atau sebagainya. Ini dalam bahasa Arab kita panggil musalla. Walaupun orang Melayu kita boleh sebut musalla surau kecil, musalla. Dalam istilah hadis dan kitab fiqh, musalla bukan surau kecil, tempat besar. Dia lebih besar daripada masjid. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, kalau masjid itu memang besar, menampung keperluan jemaah, maka tak perlu buat kat padang, kerana masuk sudah tercapai. Tapi kalau masjid kecil, maka perlu pada musalla. Nabi SAW, Masjid Madinah Al-Munawwarah ada sekitar besar ni pada zaman Nabi SAW. Bila hari raya Nabi suruh keluar semua. Sebab itu Nabi sembahyang di tengah padang pasir ataupun kawasan lapang, musalla. Maka lahirlah istilah musalla, tempat yang diadakan sembahyang sekali-sekali. Tapi dalam budaya Melayu kita disebut musalla surah sekolah, musalla sekolah, musalla sebab tak buat jemaah. Ini kalau disebut ungkapan syarak salah. Tapi dah jadi budaya, pakailah tak ada hak. Dari sudut istilah fiqh, dari sudut ataupun kalimah yang kita jumpa dalam kitab fiqh, kata musalla pasti kita akan terkeliru kalau kita faham macam tu. Di satu tempat yang besar untuk diadakan solat. Kemudian saudara, umat Islam mana pun dia boleh tempat kerja boleh sembahyang. Macam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang terpaksa berjemaah ataupun terpaksa meninggalkan solat jemaah kerana urusan kerja. Itu Syekh Atiyah Sakar pernah ditanya pada orang yang memang wuyuk nak sangat solat jemaah, tapi diikat dengan pekerjaan, diikat dengan kontrak pekerjaan, dia tak boleh keluar mereka pukul 2, pukul 3 atau sebagainya. Maka dia terpaksa luput solat berjemaah. Adakah ia diharuskan? Jawabnya diharuskan. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri dia terpaksa gembala kambing. Dan bila gembala kambing saudara cari padang lagu, kadang luar jauh daripada masjid. Nak balik semula mustahil, jauh, atau meninggalkan kambing bersendirian. Maka kata Nabi SAW, sembahyang di mana kamu berada, tapi jangan lupa untuk azan dan iqamah walaupun seorang diri. Sembahyang menunjukkan bahawa umat Islam, kalau kita diawasi ataupun kita dikatakan dilingkungi oleh pekerjaan, kita tak mampu keluar pada waktu itu. Melainkan kalau tempat kita ada masjid, ada surau dan sebagainya, tempat di mana kita tak mampu keluar, melainkan habis kerja pukul 2 atau pukul 3, maka harus untuk kita sembahyang di mana sahaja. Tidak menjadi satu kesalahan bagi kita. Itu hadis tersebut. Dan kelebihan yang keempat, diberikan pertolongan kepada Nabi SAW. Musuh menjadi gerung takut. Nusirtu birru'bi, Allah jadikan ketakutan itu sebagai kemenangan pada aku, pertolongan. Masirata syahab, maknanya sebelum peperangan sebulan, sebelum Nabi buat persiapan untuk bertembung dengan musuh, selama sebulan musuh dah rasa gerung dah takut. Artinya bayangkan dalam peperangan Badar misalnya, bila sahaja mereka mendengar Nabi SAW keluar, mereka dah jadi takut. Ketakutan luar biasa. Abu Sufyan bila dengar Rasulullah keluar, walaupun mereka keluar tak ada senjata untuk berperang, cepat-cepat rekod pada Abu Jahal. Maka Abu Jahal bersiap-siap seolah-olah macam perang besar. Walau Nabi SAW hanya nak menyekat rombongan perdagangan. Nabi tak bawa bala tentera. Sebab itu dalam perang Badar ramai sahabat yang tidak terlibat, kerana mereka tak merancang peperangan akan berlaku. Mereka hanya merancang untuk menyekat kafilah perdagangan. Dan Nabi tak fikir nak tawang siapa, nak bunuh siapa, tak ada. Nak ambil harta tu balik, itu sahaja. Tapi musuh punya takut. Abu Jahal dah siap siaga dengan 1000 ekor unta, dengan 200 ekor kuda, dengan 200 pejuang ataupun tentera tempur, tentera berkuda, dengan 1000 bala tentera yang begitu bersemangat, yang lengkap, datang untuk memerangi Nabi SAW yang jumlah 313 orang yang tidak bersenjata, yang hanya mempunyai 70 ekor unta, yang digili-gilikan sebanyak 4 orang seekor unta, dan hanya memiliki 2 ekor kuda yang memang bukan niat umat. 2 ekor kuda nak lawan 200 ekor kuda. So dapat bayangkan. Tapi ketakutan itu menyebabkan mereka bersiap siaga. Dalam peperangan Uhud pun sama, mereka bersiap siaga, gandakan pada 3,000. Dalam perang Ahzab pun sama, datang rasa gerung mereka sehingga mereka terpaksa himpunkan 10,000 bala tentera. Dalam pembukaan kota Mekah, baru lagi sebulan Nabi nak serang Mekah, maka orang Mekah dah takut, bahagiannya dah lari, dah keluar dan sebagainya. Demikian juga berlaku pada, kita katakan, pada peperangan yang lain. Nabi diberikan bantuan berupa ketakutan musuh. Musuh jadi takut. Kemudian yang kelima, antara kelebihan Nabi SAW, Nabi diberi syafaat. Syafaat ni saudara dua dia punya, kata Al-Hafiz Ibn Hajar. Pertama, syafaat hanya untuk orang ada tauhid.
Syafaat ini hanya Nabi gunakan untuk orang ada tauhid. Orang tak ada tauhid tak dapat, tak perlu ada syafaat. Sebab itu kena pelihara Islam yang elok, tauhid yang elok. Yang kedua, syafaat yang dimaksudkan di sini, kerana semua Nabi-Nabi dapat syafaat. Apa guna Nabi sebut saya diberikan syafaat? Nabi lain pun diberi syafaat. Maksudnya syafaatul uzma, syafaat pada permulaan sebelum penghakiman, untuk dipercepatkan hisab. Yang ini Nabi-Nabi lain tak boleh, hanya Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kita sebut boleh mempercepatkan persidangan, pengadilan, hanya Rasulullah SAW. Ini namanya syafaat kubra atau syafaatul uzma dalam istilah tauhid. Ada pun syafaat seperti memasukkan orang ke dalam syurga, menjadikan orang yang patut masuk neraka jadi masuk syurga, mengeluarkan orang daripada neraka, meningkatkan orang daripada syurga yang rendah pada yang tinggi. Yang tinggi ini diberikan pada semua Nabi-Nabi, dan diberikan kepada para malaikat, diberikan kepada para alim ulama, diberikan kepada para wali, para awliya, dan orang-orang soleh, orang mukmin, orang bertakwa. Allah beri kelebihan syafaat itu, diberikan secara umum. Ada pun syafaat ni Nabi je dapat. Syafaat bagi mempercepatkan hisab. Baik, dalam riwayat lain ditambah lagi tentang kelebihan Nabi SAW, iaitu diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim selalu maknanya jawami' ini artinya kepadatan, penyeluruhan. Al-kalim perkataan, artinya apa yang Nabi bercakap ni padat, menyeluruh. Bukan sekadar padat, menyeluruh. Artinya kalau Nabi SAW puji orang, dia bukan puji orang depan, dia akan menyeluruh pada semua orang. Nabi SAW kalau sebut tentang satu kebaikan, dia bukan fokus kebaikan itu sahaja, dia akan pergi pada kebaikan yang lain. Nabi kalau bercakap satu perkara, dia bukan melibatkan zaman tu je, tapi semua zaman. Ini jawabul kalim. Sebab itu umat Islam Allah beri di satu amanah, memelihara perkataan Nabi SAW. Selalu tak ada orang pelihara perkataan Nabi Musa. Kita tak dengar hadis Nabi Musa. Tak ada orang pelihara perkataan Nabi Isa. Kristian sendiri meragu-ragui tentang perkataan Nabi Isa. Adakah ini betul perkataan Nabi Isa ini, atau ini perkataan Paul yang mengarang kitab, yang menyusun kitab Bible itu? Mereka tahu bahawa yang dibuat oleh Paul ataupun oleh padri, seorang Yahudi yang akhirnya memeluk Kristian lalu menyusun kitab Bible. Mereka tahu ini ditulis oleh padri ini. Jadi mereka ragu adakah ini kataan Nabi Isa atau perkataan padri tersebut. Apatah lagi Yahudi, mereka ragu tentang apakah ini perkataan Nabi Musa, kerana mereka tidak meletakkan ketinggian pada perkataan Nabi Musa, bahkan mereka letakkan ketinggian pada perkataan padri-padri mereka. Sebab itu mereka susun satu lagi kitab namanya Talmud. Talmud ialah himpunan kata-kata padri mereka, yang mereka beranggapan padri mereka lebih cerdik pada Tuhan. Tuhan pun pernah tanya padri mereka tentang masalah. Maka lahirlah kitab Talmud, yang merupakan bukan sekadar saingan pada kitab Taurat, bukan membenarkan kitab Taurat ke bawah. Talmud lebih tinggi, doktrin Talmud lebih tinggi daripada Taurat. Ini pegangan yang ini sampai lagi. Ini menunjukkan bahawa Nabi-Nabi lain sebagai siapa pelihara perkataan mereka. Nabi Sulaiman, apa saudara tahu tentang Nabi Sulaiman cakap apa? Kita tak tahu mereka apa yang Allah rakamkan dalam Quran. So bukan kata kita, orang-orang yang terdahulu daripada kita, mereka tidak mengetahui. Apa yang kita tahu tentang rekod-rekod percakapan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Samuel, Nabi Hizqil, dan Nabi-Nabi yang lain, kita tak tahu. Mereka satu dua perkataan yang mungkin diriwayatkan daripada Nabi SAW. Tetapi Nabi Muhammad SAW, kita umat Islam tahu. Bukan sekadar kita umat Islam, orang Inggeris pun tahu. Seluruh umat tahu. Berjuta perkataan Nabi direkodkan dalam semua perkara. Sebab itu saudara, ulama Islam dia boleh karang buku dalam semua benda. Dia berbeza dengan padri. Dia nak cerita buat apa padri ni. Ulama Islam dia nak karang tentang ekonomi Islam, deretan hadis tentang ekonomi, murabah, mudharabah, semua bentuk perniagaan, muamalah ekonomi ada. Ulama susun hadis kelas. Sehingga sahabat saya buat satu tesis master beliau yang bertajuk hadis-hadis berkait dengan sistem jual beli mudharabah. Boleh buat tesis master. Dia import semua hadis di mudharabah yang berlaku zaman Nabi SAW berdasarkan nas. Lihat ekonomi, nak cakap tentang apa? Hubungan luar antara bangsa, atau disebut alaqah dauliyah, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama terkenal Abbas Shuman.
yang saya jadikan buku beliau sebagai rujukan dalam penulisan tesis, Abbas Shuman. Di kalau satu kitab khas alaqah dauliyah, hubungan antarabangsa yang dihimpunkan dari hadis-hadis Nabi. Bagaimana Nabi membina hubungan antarabangsa, dari sudut dakwahnya, hubungan diplomatiknya, menghormati pegawai diplomatiknya, perjanjian diplomatiknya, semuanya ada. Saudara nak cerita apa tentang kekeluargaan, namun berderet beratus kitab ahwal syakhsiyah yang Nabi ajar tentang kekeluargaan, cerai, bab nafkah, hadhanah, bab pelihara anak, bab apa, bab kita katakan bertunang dan sebagainya. Nabi SAW gariskan panduan yang cukup jelas. Bab bukan Nabi ajar tentang walimah, bab jamuan kahwin. Selalu dalam semua aspek ulama Islam mampu bercakap. Kerana Nabi yang meninggalkan khazanah, bukan sebab ulama itu tega. Nabi yang tinggalkan khazanah untuk ulama-ulama ini sampaikan. Dalam bab peperangan, hadis perang banyak. Bab ni, bab korban, kita nak supaya korban terdekat. Nabi tinggal hadis banyak mana tentang korban. Binatang yang boleh korban, yang tak boleh korban, cara nak korban, bagaimana nak bagi daging korban. Nabi dah cerita semua. Ulama cuma susun balik idea tadi supaya kita faham betul satu bab kitab Al-Udhiyah, kitab dalam bab korban. Satu ketika dahulu tak perlu pada kitab Udhiyah, sebab para sahabat dapat satu ilmu, pegang simpan dia elok. Kita hari ni pegang hilang, tu kena buat kitab tu. Mereka dahulu tidak perlukan kitab para sahabat. Mereka dapat satu hadis, mereka pegang betul-betul, mereka ingat betul-betul dengan keikhlasan jiwa mereka. Kita hari ni buat kitab pun tak ingat lagi, tulis pula dalam majalah pun tak ingat lagi, tulis dalam surat khabar pun tak ingat lagi, tanpa kat masjid tak ingat lagi. Begitulah kita, sahabat tahu pun ada hikmah supaya kita terus belajar. Tapi nak cerita ini kelemahan kita. Namun hadis tentang korban ada. Kita nak akikah anak kita, hadis tentang akikah berlambak Nabi dah ajar tentang cara nak beri nama. Soal agama-agama lain, adakah mereka diberi panduan cara beri nama? Ini cara beri nama anak. Kita umat Islam diajar cara beri nama anak. Nabi beritahu, beri namakan anak kamu dengan nama malaikat, namakan anak kamu dengan nama para nabi, namakan anak kamu dengan Abdullah, Abdul Rahman, Umar, Harith, namakan anak kamu dengan sekian-sekian. Jangan namakan anak kamu dengan nama ini, nama ini, nama ini. Selalu disusul dengan begitu rapi. Bila anak tu dilahirkan, bagaimana cara nak sambut anak? Adakah agama lain ajar cara nak sambut anak? Mereka diajar bayar bil, bayar bil lah. Anak lahir bayar bil. Kita diajar lebih pada itu. Sebelum saudara cerita nak bayar bil anak tu, dia cerita azan, tahani, dia cerita iqamah, doa, melindungi bayi tersebut. Bukan dalam bidang perubatan, Nabi tinggalkan ribuan hadis perubatan, hadis-hadis tentang perubatan. Kalau kita ditimpa dengan penyakit, baik penyakit zahir, penyakit batin, sampai penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan macam seorang sahabat yang termenung kerana banyak hutang, penyakit jiwa. Dan bila banyak hutang, nak kerja tak semangat, lemah, duk fikir hutang sana, hutang sini, yang ni minta, yang tu minta, maka lemah. Saudara, dalam agama lain bagaimana cara mereka tangani? Bayar lah. Lah nak bayar macam mana? Masalahnya kalau ada duit, taklah pening macam tu. Lihat Islam aja. Bila Nabi SAW mendapati seorang sahabat berada di masjid bukan pada waktunya. Nak beritahu sahabat, beritahu waktu ke masjid, waktu ke ladang, waktu ke kebun, dia ada waktu dia. Dan Nabi tengok ni datang masjid bukan waktunya, ada masalah dah ni. Dia ada masalah. Jadi Nabi SAW menghampiri, mendekatinya sambil bertanya pun masalah. Dia kata, ya Rasulullah, hutang tu yang banyak. Dan Nabi mengajar kepada doa yang merupakan obat pada jiwa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Tengok doa itu mantap. Orang ni ada hutangnya, tapi Nabi tahu hutang menyebabkan apa? Ham duka cita, hazan sedih, jub penakut. Dia datang bila berhutang ada belakang penakut ada. Lagi apa ada bila kita ada hutang? Kasar, malas. Banyak sangat hutang Allah. Saya kerja ni duk bayar hutang orang je, jadi malas. Bukan kerja boleh simpan duit jadi kaya, boleh bayar hutang orang. Kita pun tak semangat. Kita semangat kalau kerja duit dapat simpan. Seronok lah. Ni dapat duit bagi orang, dapat duit bagi orang. Apa seronok kerja macam tu? Kita pun lemah semangat. Soalnya Nabi sebut dulu sifat-sifat yang akan lahir daripada hutang. Minta ni dihilangkan satu persatu dahulu. Ham, hazan, jub dan juga kasal. Lepas tu barulah ghalabati dain, last kali. Dan daripada hutang yang banyak yang mengalahkan aku. Hutang ni sebenarnya kita tak boleh elak semua ada hutang, tapi jangan hutang tu kalahkan kita. Jangan gaji 5,000, hutang kita kena bayar sebulan 7,000. Defisit tak?